beras. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Saya juga akan ringkaskan ucapan saya. Dato' Yang di-Pertua, ingin saya nyatakan bahawa memang sangat menjadikan bahawa pihak kerajaan memanggil begitu lama masanya untuk menyelesaikan masalah yang timbul di negara kita ini, hinggakan negara kita ini kerugian berbilion-bilion ringgit. Katakan berkenaan dengan isu bird nest ataupun burung walit yang sarang burung walit yang dikeluarkan oleh negara kita. Sebenarnya isu ini sudah berlarutan sejak bulan Julai 2011. Dikatakan pengimportan sarang burung walit ini ke negara China adalah buat sementara waktu saja. Tapi sementara waktu ini sudah berlanjutan hingga ke hari ini lebih daripada 1 tahun. Dan harga sarang burung walit ini sudah menurun mendadak daripada 5,000 sekilo ke 1,500 sekilo. Dan ini merugikan negara kita dan jumlahnya dianggarkan berbilion-bilion. Begitu juga ia mengambil begitu lama masanya untuk kerajaan menyelesaikan tentang ekspor minyak kelapa sawit. Oleh kerana tindakan kerajaan Indonesia untuk mengurangkan cukai ekspor kelapa sawit sebanyak 60 ringgit USD. Dato' Yang di-Pertua, oleh kerana kelewatan dan kerajaan menyelesaikan isu ini, harga kelapa sawit telah menurun mendadak daripada anggaran lebih kurang 3,000 US ke lebih kurang CPO dia ke lebih kurang 2,002 sekarang. Tetapi oleh kerana kerajaan tidak menyelesaikan masalah ini, sungguh pun dikatakan CPO ni adalah lebih kurang 2,200 1 metrik tan bagi pada masa ini. Tetapi pada hakikatnya harga yang dijual oleh pekebun kecil kepada kilang-kilang memang lebih rendah. Biasanya harga FFB adalah lebih kurang 20% daripada harga CPO. Sungguh pun dianggarkan harga sebenar FFB sekarang ni adalah lebih kurang 440, tapi hakikatnya pekebun kecil hanya dapat menjual dengan harga RM360 semetrik tan. Saya berharap isu ini dapat ditandingi dengan segera dan ada kemungkinan besar kenapa kerajaan lambat dalam menyelesaikan isu ini, kerana dikatakan kemungkinan ada dengan izin konflik of interest dalam penyelesaian ini. Kerana dalam hal sarang burung walit dikatakan ada setengah-setengah pihak yang ini memonopolikan jualan sarang burung walit ini. Dan seperti yang hari ini saya baca dalam berita bahawa Menteri Pertanian mengatakan mereka hendak menyiapkan senarai pengeksport sarang burung walit ini. Bagi saya ini juga satu tindakan yang kemungkinan ingin memonopolikan pengeksportan sarang burung walit ini. Saya ingin kerajaan dedakan kenapa ia mengambil masa begitu lama untuk menyelesaikan satu perkara yang begitu remeh ataupun begitu senang saja, iaitu pengeksportan satu barangan makanan yang sudah sekian lama kita ekspor kepada negara China. Dan begitu juga dengan isu minyak kelapa sawit ini, kenapa ia berlarutan? Adakah ia berkaitan dengan keistimewaan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada syarikat-syarikat besar, di mana syarikat-syarikat besar boleh mengeksporkan minyak tanpa cukai, tapi rakyat pekebun kecil dikenakan cukai 23%. Adakah kalau rakyat pekebun kecil dibenarkan juga dikecualikan cukai, adakah syarikat-syarikat besar ni akan
terjejas dalam pengeksportan minyak berkenaan. Saya juga ingin tanya bahawa adakah benar satu lagi sebab kenapa minyak kelapa sawit turun mendadak ini adalah kerana kerajaan Malaysia telah menyebabkan Robert Code, iaitu Sugar King dengan izin Malaysia dulu, yang terpaksa disingkirkan daripada Malaysia kerana beliau tidak dibenarkan menaikkan sedikit pun harga gula, tetapi kerana mengutamakan kroni Kerajaan Barisan Nasional Tan Sri Syed Mokhtar, beliau terpaksa menjualkan kilang gula beliau di Malaysia. Dan ini mengakibatkan beliau telah pergi ke Australia dan melabur sebanyak lebih kurang 9 bilion ringgit, dengan minta maaf, lebih kurang 9 bilion USD di Australia untuk menguasai pasaran gula di rantau ini. Dan adalah difahamkan bahawa Robert Code juga menguasai lebih kurang 40% pasaran minyak kelapa sawit di negara China. Dan oleh demikian, apabila Perdana Menteri negara China melawat Malaysia pada tahun yang lepas pada bulan April, apabila Malaysia meminta supaya negara China membeli lebih banyak dari minyak kelapa sawit daripada Malaysia, itu tidak diterima kerana Robert Code tidak ingin membeli lagi minyak kelapa sawit daripada Malaysia kerana layanan yang begitu buruk yang dialaminya oleh di tangan kerajaan Malaysia mengutamakan kroni pihak Kerajaan Barisan Nasional. Satu lagi perkara yang ingin saya bagikan, iaitu berkenaan dengan SPRM. Saya ingin tahu kenapakah SPRM tidak bertindak tegas dalam menjalankan tugas mereka. Saya telah pun melaporkan kepada SPRM tentang tindakan Kerajaan Barisan Nasional di negeri Perak meluluskan tanah 68,503 ekar tanah dengan purata harga lebih kurang RM375 sahaja seekar. Oleh kerana tidak ada tindakan daripada SPRM, Kerajaan Barisan Nasional negeri Perak terus dengan menggunakan salah guna kuasa mereka, dan baru-baru ini saya telah bongkarkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional negeri Perak ni telah meluluskan satu keping tanah 6 ekar di tengah-tengah Pekan Setiawan. Padang Serai bangun yang sorry, Padang Serai. Nanti tak ada masa, bagi saya habiskan. Ini untuk kebaikan masyarakat. Jadi India, negeri saya Perak. ingin tahu, saya pun tertanya-tanya, kenapakah demi kebaikan masyarakat India Perak yang ditindas oleh DAP. Kenapakah kerajaan negeri Perak demi sudi kebaikan mengurangkan masyarakat India daripada Perak yang ditindas 4.7 oleh juta. DAP. Please respect me. Please sit down. Okay. I belum bagi laluan lagi. Kami finish. Dengan izin, saya ingin tahu kenapakah kerajaan negeri Perak sudi mengurangkan premium daripada lebih kurang 4.7 juta ringgit kepada 52,000 sahaja. Tapi pihak Kerajaan Barisan Nasional negeri Perak enggan memberi apa-apa jawapan. Dan baru-baru ini juga saya dapati bukan itu saja skandal, lagi banyak skandal yang lain. Seluruh Pekan Lumut pun diluluskan kepada syarikat yang sama. Syarikat kroni namanya Kinta Berkat Sendirian Berhad. Begitu juga lagi 60 ekar di tanah pembangunan di Sri Iskandar, 15 ekar tanah di Pundut, lagi 60 lebih ekar di dekat Valleys of Perak. Kenapakah SPRM langsung tidak mengambil tindakan? Itulah akibatnya kalau kita lapor kepada SPRM tidak mengambil tindakan, begitulah kerajaan akan lebih lagi menggunakan kuasa untuk keuntungan sendiri. Dato' Yang di-Pertua, saya ingin katakan, mohonlah supaya SPRM Ruas, kenapa tak luluskan memberi untuk jawapan sekolah-sekolah kepada Tamil di Perak? laporan polis yang telah saya laporkan. Diluluskan untuk Padang sekolah-sekolah Serai. Cina, sekolah-sekolah agama rakyat, Padang Serai dulu, tetapi Yang Amat. tidak luluskan untuk sekolah-sekolah Tamil di Perak. Kenapa? Dato' Yang di-Pertua, ingin saya katakan di dalam media hari ini bahawa Padang Rengas Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri mengatakan bahawa wang 40 juta yang
diseludup masuk ke Malaysia oleh Michael Chia ini adalah untuk UMNO Sabah dan bukan untuk Ketua Menteri Musa Aman. Kalaupun itu satu kenyataan daripada menteri, haruslah SPRM mengambil tindakan terhadap principal office bearer UMNO, kerana itulah ikut undang-undang. Kalau ada mana-mana organisasi yang melakukan kesalahan, principal office bearer must be charged. Kalau kita tak dakwa Ketua Menteri UMNO, haruslah principal office bearer UMNO dituduh di mahkamah. Melainkan mereka berbuat demikian, kita tidak ada lagi kepercayaan kepada SPRM. Tadi yang dipetua, begitu juga saya ingin nyatakan bahawa habiskan. Saya habiskan dengan poin yang akhir sekali, ialah apa-apa yang keputusan yang dibuat oleh kerajaan haruslah dengan izin to get the response from stakeholders. Baru-baru ni SPAD telah pun membuat keputusan lori-lori yang melebihi 10 tahun tidak boleh diberikan lesen. Ini satu tindakan yang drastik dan banyak kenderaan lori tidak boleh digunakan kalau ini syarat yang ditetapkan. Saya berharap pihak kerajaan sebelum membuat apa-apa keputusan, haraplah boleh mendapat pandangan dan penyelarasan daripada semua pihak supaya ia tidak menjejaskan pendapatan harian dan juga menjejaskan hak rakyat untuk lebih produktif dalam negara kita ini. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana diberikan peluang, dan saya berharap isu-isu ini dapat pihak menteri menjawab. Terima kasih.